Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Welcome back. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama kami dalam workshop yang dah ke-10. So kita dah masuk minggu ke-5 lah untuk workshop Crafting Digital Interactive Storybook using iPad. It's a creative writing competition. Jadi peserta yang ingin masuk competition mesti mengikuti workshop seperti yang telah kami announce sejak daripada awal dulu ya. Okay, sebelum kita bermula, mari kita sama-sama mohon moga workshop kita ni berkati dengan membaca surah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, workshop kita pada hari ini akan dijalankan oleh Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman ya. Ustaz Syukri daripada Yayasan Taiping. Antara otak-otak yang kami ni lah selalu tanyakan apa orang kata, kalau kami sendiri pun yang di kalangan presenter kadang-kadang ada benda yang kami muskil pun kami tanya pada Ustaz Syukri lah, di otak kita orang juga ni. Ya. So sesi hari ini adalah amplifying creative writing using video snippets. Okay. So just sedikit recap on all the workshop, all the important dates untuk workshop untuk pertandingan kita ni ya. So sekarang ni kita dah berada pada workshop 10 visualizing digital storybook with short films using salah kat situ. Oh tersilap kat situ kan, ada tersilap sikit. Sepatutnya workshop 10 adalah amplifying creative writing using video snippets with clips Mungkin ni yang nama kita dekat workshop 10, so yang workshop 10 dekat sini ni actually workshop 11 lah. Mungkin ada lupa switch ke situ. Okay, so diingatkan ya, semua peserta project submission adalah pada 30 hari bulan sebelum pukul 12. Jadi anda masih mempunyai lebih kurang 3 minggu lagi lah kot Ustaz. Lebih kurang 3 minggu lagi. Ada about 20 days. 20 days. So banyak masa lagi tu lah untuk ni. Writing sepatutnya dah mula lama dan kalau ikut dah boleh siap dah tu. Your creative writing, so you can now focus on the digital, ada multimedia part. Alright. So untuk semua peserta, kalau ada apa-apa termiss macam workshop ataupun perlukan apa-apa info, you can just refer to this website because kat sini pun ada FAQ semua. So ada apa-apa kemusykilan boleh refer kat sini dulu. Kalau tak ada jawapan untuk kemusykilan anda, boleh tanya di Telegram group ya. Okay, so tema diingatkan lagi, tema terbahagi kepada tiga tema yang anda boleh pilih. Perpaduan kesejahteraan sejagat, warisan dan budaya serta sains dan teknologi. So language boleh pilih sama ada BM ataupun BI ya. So salah satu lah. Baik, and then sebelum kita mula, just a reminder, yang ni kita memang remind setiap kali sesi lah, jadi harap semua orang kata aware lah. Sesi bengkel atas talian ni akan dirakam, jadi mohon kita jagalah tingkah laku kita. Sebab kalau especially yang pasang kamera tu nanti kan tak perasan kamera pasang macam-macam aksi kat belakang kamera tu kan. Okay, so dan pastikan mikrofon penonton dalam mode senyap ataupun mute sepanjang sesi. Kalau ada soalan ataupun sebarang kemusykilan ataupun nak tanya apa-apa, boleh letakkan di chat room ya. InsyaAllah kami akan cuba address. Kalau memerlukan presenter untuk beri penerangan atau apa-apa, nanti saya akan sebagai moderator saya akan bantu sampaikanlah. Baik, dan semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan di ruangan chat macam tadi saya kata itulah. Alright, sesi soal jawab juga akan dibuka sebelum sesi berakhir. So kalau nak tanya sendiri, nak dapatkan kepastian, di hujung sesi ni nanti kita akan buka untuk Q&A. So boleh tanya direct pada, boleh on mic dan tanya direct ya. Okay, dan jangan gunakan perkosaan skrin ketika penceramah sedang berjalan ke bengkel ya. Kita tak nak nanti the flow terganggu. Right, dan pautan kehadiran akan diberikan pada akhir sesi. Tapi saya rasa kalau semua yang dah tahu ni, semua yang dah biasa dah masuk workshop kita, so pautan kehadiran ni kalau tak sempat nak scan ke apa pun, you can still go to the website and ada pautan kehadiran di situ ya. Right, so sesi hari ni oleh Ustaz Syukri Sulaiman. Ya, beliau merupakan seorang Apple Distinguished Educator dan juga Apple Professional Learning Specialist dan juga Apple Teacher. Banyak ni dia punya gelaran ni. Tak terkejar kami yang lain ni banyak Apple Teacher je. So hopefully dapat apa orang kata dapat follow footsteps of Ustaz Syukri lah. Dapat jadi at least jadi Apple Professional Learning provider ke kan. Ustaz doakan kami ya Ustaz. InsyaAllah, amin.
Ustaz Syukri daripada Emirates Taiping yang merupakan juga Apple Distinguished School. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi kita pada hari ini pada Ustaz Syukri. Saya start. Okey, terima kasih kepada rakan saya. Ya, saya share screen dulu. Okay. Pak Asma, yang saya hormati semua rakan-rakan seperjuangan lah kan. Dan yang saya hormati juga adalah barisan daripada pensyarah-pensyarah, tenaga-tenaga pengajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, tempat saya belajar degree dulu. Okey. Dan master pun kat UPSI juga. Tengah buat master kat UPSI. Okey, sorry. Kemudian yang saya kasihi kepada semua peserta-peserta bengkel pertandingan Creative Writing Competition Crafting Digital Interactive Storybook using iPad. Okey. Jadi itu sampai sedikit lah pengenalan daripada Puan Asma, Kak Asma. Saya panggil Kak Asma lah lagi mesra lah kot kan. A little bit about me, macam mana Kak Asma beritahu tadi. Saya yakin dalam ni ada juga pelajar-pelajar di Emirates Taiping sebab diorang pun menyertai juga pertandingan ni. Okey, tapi saya tak terlibatlah dengan diorang ni. Kiranya saya ni pemerhati sahaja. Okey, saya tak terlibat pun dengan mereka. Saya suka membaca, cycling dan dengan muzik. Okey, kalau setiap kali saya buat apa-apa benda, saya mesti ada muzik lah mesti dengar muzik lah sebab nak dapatkan idea. Okey, nak dapatkan idea. Dan satu yang orang tak tahu tentang saya ni minat main chess. Okey. So siapa yang minat main chess bolehlah try online dengan saya kan. Confirm you all akan kalah. Okey. Dan saya juga minat dalam bidang videografi. Okey. Terutamanya tambah-tambah sekarang Apple dikeluarkan iPhone 12. Start from iPhone 11 lagi saya dah mula minat dengan image stabilizer dia. Dan bila masuk ke iPhone 12 ni saya rasa siapa yang meminati dalam bidang dunia videografi dengan iPhone tu cukup untuk awak hasilkan satu video yang like professional. Okay, so tentang diri saya sedikit. Kemudian alright, untuk hari ini kita akan pergi ataupun kita akan tengok berkaitan dengan apps aplikasi Clips. Okay, yang mana personally aplikasi ni memang saya kerap guna untuk saya hasilkan satu, saya punya konten pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk saya buat satu video ringkas kalau let's say saya nak buat montage ataupun saya nak buat macam conclusion untuk satu-satu program. So saya akan gunakan Clips sebab Clips dia sangat powerful. Dia dah sediakan kita poster yang sesuai, template-template yang menarik dan yang paling best lagu-lagu dia, muzik dia. Muzik dia banyak yang sesuai dengan kita punya video yang kita nak hasilkan. Okay, so siapa yang belum ada Clips boleh tengok Clips. Boleh dapatkan di App Store. Ini dia punya contoh lah untuk iPad kan. Okay. Dan saya nak tunjukkan sedikit lah contoh yang saya buat untuk creative writing. Saya ambil tajuk Prasarana Terbina Alam Sekitar Merana. Okay, yang ini karya asal dia oleh Muhammad Fawis Bakri. Untuk grafik dan illustrator saya buat. Okay, so ini. Okay, ini yang dah dieksport menjadi EPUB. Okay, sambil saya mainkan saya punya contoh, saya akan tanya juga pada pelajar. Bukan quiz lah, macam pop quiz lah. Saya minta semua peserta tolong jawab dekat chat. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Ni dia punya cover page penting. Okey, ini saya dah bagi tahu lah kan. Saya guna Clips untuk saya bawakan pembaca nak dapatkan mood. Apa yang saya nak cerita sebenarnya tentang saya punya penulisan. Okey. Dan apa juga yang menimpa kamu daripada sesuatu kesusahan, iaitu bala atau bencana, maka ia adalah disebabkan apa yang kamu lakukan. Dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada dosa-dosa kamu. Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kerana
kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah, iaitu mereka insaf dan bertaubat. Okey, yang ini saya gunakan clips. Macam saya beritahu, saya nak supaya pembaca dia tahu apa sebenarnya yang saya nak sampaikan dalam penulisan saya. So saya start dengan beat sajak lah kan, sajak. Sebab saya tak kreatif benda lain, so saya kata macam saya nak bersajak, so saya bersajak lah. Mungkin peserta nak start dengan lagu sedikit, tapi gunakan clips, nak start dengan lagu you all nyanyi sendiri sambil kawan-kawan lain main gitar dan sebagainya. Itu pulang, itu kreativiti you all, apa yang you all nak sampaikan. Okay, so kita pergi pada next page. Alright, ini page pertama saya. Oh sorry. Okay. Okey, soalan saya kepada semua peserta, boleh jawab di chat, boleh cuba jawab di chat. Apa yang yang digunakan untuk hasilkan pergerakan asap tu, untuk hasilkan pergerakan langsir tu? Apa teknik yang saya gunakan? Quiz ni Ustaz Ha? Ada quiz ni sambil-sambil Ada quiz. Yes, betul. Sambil-sambil tengok kita punya peserta dia alert tak dengan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Masih menunggu jawapan. Come on, apa yang saya gunakan? Atau iMovie, animation. Thank you Lily. Thank you Intercom. Animated GIF. Thank you Alia Nazirah Jamil. Very good. Okay, saya gunakan GIF. Okay, saya gunakan GIF. Thank you Alia Adriana. Saya gunakan GIF untuk hasilkan pergerakan asap dari cawan kopi tu dan juga pergerakan langsir tu. Okay. Alright, kemudian bila saya tengok, macam tak syok je, tak feel lah kalau tengok macam ni dia dapat, tapi kita nak masukkan lagi mood tu kan. Okay, kita nak masukkan mood tu lagi, so saya tambah music di sini. So saya play. Okay, saya stop. So yang ini kita guna GarageBand macam Dr. Harwati ajar semalam. So kita saya hanya gunakan bukan tracks, saya gunakan live loops. Okay, live loops untuk saya hasilkan bunyi tersebut. Sebab saya nak mainkan mood pembaca supaya ada GIF kat situ and then ada dia punya sedikit music background. Alright, kemudian sama juga yang ini saya buat drawing sahaja. Kemudian ada masukkan sedikit music, bukan music. Okay, saya stop. Okay, yang ni pun sama. Saya ambil music dari, bukan music, sound effect daripada GarageBand. Okay, bunyi burung, kicauan burung, and then macam ada bunyi angin sikit kan. Sebab saya nak synckan dengan gunung ganang tersegam indah, dengan bunyi-bunyian burung terbang sekawan, angin sepoi-sepoi bahasa. Mungkin peserta yang lebih kreatif, dia akan buat ada efek burung terbang kan. Kemudian mungkin dia nak buat dialog antara Ibu Alia dengan Alia. So, this is your creativity. Okay. Saya pergi jump to page, next page. Okay, yang ni just a drawing. Okay, just a drawing. Ada gambar orang petik bunga. Alia petik bunga sebab dia tengah teringat kan apa yang berlaku dulu. Okay. Okay, sama juga yang ni. Baik, kat sini saya akan ada satu soalan cepu emas juga. Cepu cemas. Okay, soalan saya kat sini saya letak satu music. This one. Okay, saya ada letak satu efek music. Saya nak tanya pada semua peserta, lepas habis dengar muzik ni, saya nak tanya, saya buat muzik ni guna apa? Okay, saya play dulu. Soalan saya buat muzik ni guna apa? Boleh jawab di ruangan chat. Tak dengar Kak Semak? Tak dengar lah Ustaz. Tak dengar. Tak keluar muzik dia. Tak dengar. Okay, tak apa. Saya jump into pages. Okay. Alright. Saya play dari sini Saya play dari sini. Saya tak nak track lama, masa yang lama.
Tak keluar juga Tak eh. rasa. Tak keluar. Okey, kalau tak keluar juga, it's okay, tak ada masalah. Kita lupakan soalan cepu cemas tadi. Okey, cuma saya nak bagi tahu, yang ni saya tak guna GarageBand. Okey, yang ni saya tak guna GarageBand. Saya gunakan recording daripada Pages terus. This one. Record audio. Saya suruh anak saya jatuhkan botol-botol. Kemudian buka vacuum untuk saya nak dapatkan feel orang pindah. Kan ada orang pindah bunyi-bunyi barang kan. So saya gunakan saya gunakan record audio daripada Pages itu sendiri, bukan daripada GarageBand. Okay, so maksudnya ini adalah creativity you all. Macam mana you all nak gunakan, nak memanfaatkan sepenuhnya daripada Pages ataupun you all nak daripada GarageBand, terpulang. Okay, so saya jump balik pada slide saya. Okay, kemudian yang ini adalah contoh clips. Okay, dalam clip dia ada filter, so saya tunjukkan beberapa contoh. Ayah tengah buat apa tu? Ayah tengah baca buku Usmaniyah ni. Kenapa? Usmaniyah tu siapa? Usmaniyah ni salah sebuah kerajaan Islam yang berpusat di Turki satu ketika dahulu. Kakak nak pergi Turki tak? Okay, saya stopkan kat sini. Sebab video ni panjang sebenarnya. Okay? Cuma saya nak tunjukkan penggunaan filter. So kita tak nak nampakkan kita punya real face. Kita mungkin guna filter. Okay, terpulang pada kita. Itu contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua. Okay, saya pun tak nak lama kat sini sebab video ni duration dia lebih kurang 3 minit. Cuma saya nak tunjukkan penggunaan montage untuk kita buat montage dalam menggunakan clips. Dan lagu tu memang sesuai dengan kita punya aktiviti. Okay, this one yang ketiga. Yang ni contoh set induksi untuk sejarah. Okay. Beca adalah pengangkutan awam yang masih lagi digunakan sehingga ke hari ini di negeri Melaka. Okey. So itu antara contoh penggunaan clips dalam set induksi sejarah. Apa yang saya nak highlightkan, yang pertama, semua video yang saya tunjukkan tadi adalah video saya sendiri. So tak ada isu copyright. So pada semua peserta saya nak ingatkan, kalau you all guna video, make sure sebaiknya gunakan video you all sendiri. Okay, kalau nak masukkan efek-efek, so gunakan yang you all punya sendiri. Itu yang lebih baik supaya kita tak nak ada masalah dengan copyright. Okay, kemudian saya akan pergi ke this one is clips. Okay, ini adalah dia punya interface. Interface clips, bila you all buka clips, inilah yang kita akan nampak. Okay, kemudian, alright, yang ini dia punya interface bila kita dah masuk apa yang ada dalam clips. Okay, kita ada ratio dan music di sebelah atas kanan. Kemudian kita ada untuk record button. Okay, this one is record button. Okay, yang ni nanti saya akan sharekan dalam group Telegram. Kemudian yang ini adalah untuk filter. Yang ini yang menarik sebenarnya. Di ruangan filter ni personally saya sangat suka. Terutamanya kalau iPad ataupun iPhone kita yang ada Face ID. Okay, dia sangat cool lah. Okay. Kemudian yang ini untuk poster dan foto. Untuk kita letakkan, masukkan poster yang template yang clips dah sediakan. Okay. Kemudian yang ini untuk button share. Okay. Yang ini untuk button share lah. Macam biasa kalau simbol macam ni dalam iPad ataupun iPhone, ini adalah button share. Okay. Kemudian okay, this one. Untuk record dalam clips ni dia ada dua method lah, dia ada dua cara. Yang pertama sama ada kita nak tap and hold
Okey, maksudnya tap and hold tu kita akan tap je button record tu, kemudian kita akan gerakkan, nanti kita akan saya akan tunjuk, ataupun kita tap and then tap to the left. Maksudnya kita tekan button record, kemudian kita tolak dia ke kiri. Ke kiri kita, nanti dia akan, and then kita release lah, lepaskan dia akan record macam biasa. Okey? Dan kemudian yang paling penting kat sinilah macam saya bagi tahu. Lepas dalam klip ni bila kita dah masukkan music, kita boleh editing. Kita tak puas hati dengan kita punya video, kita nak pendekkan sikit, kita boleh edit, no problem. Okey, tak ada masalah. Jadi kalau semua dah bersedia, let's start now. So boleh beri saya sedikit respon dekat kita punya ruangan chat ke untuk awak betul-betul dah bersedia. Semua peserta dah bersedia ke? Ke peserta saya tengah cari? Okey dah, thank you Zaleha Zahari, very good. Baik. So ini adalah clips kita. Okey, so saya dah beritahu. Okey, so ini clips yang kita akan gunakan. Okey. So saya jam itu clips. Alright. So bila you all buka clips, inilah dia, clips kan. Okey, ini dia punya interface clips. Cuma untuk permulaan ni saya nak you all cuba tekan pada button, peserta semua tekan button sebelah atas kiri. Okey, penjuru kiri untuk kita dapatkan permukaan yang awal. Okey, kalau dah macam ni is okay, no problem. Okey, kalau dah macam ni tak ada masalah. Okey, sebelum saya terlupa, tak apa, saya start dulu, saya jalan dulu. Okey, sekarang ni kita nak create new. Bila nak create new, kita akan pergi pada button plus yang ada sebelah kiri ni. Okey. So kita akan nampak gambar kita sendirilah. Okey, so kalau kita nak terbalikkan kita punya kamera pun tak ada masalah, no problem. Okey, macam saya bagi tahu tadi, yang ini adalah ratio. Okey. Sekarang ni ratio saya 4:3. So untuk kita upload ke dalam YouTube, kita kena gunakan ratio yang tepat dan sesuai supaya dia lebih cantik dan kemas. So kita gunakan dalam ratio yang atas 16:9. So ini ada, sebelum ni ratio yang first ni tak ada, ratio yang untuk YouTube tak ada, tapi bila clips dah kemas kini, dia ada. So dia memudahkan kita. Okey. Kemudian yang ini music. Okey, bila kita tap pada button music, okey, dia akan keluarkan kita option soundtrack atau my music. Okey, saya tak nak pergi pada my music sebab nanti kalau you all tak ada music susahlah kan, tapi konsep dia sama. Saya akan tunjuk pada soundtrack. Okey, once you tekan soundtrack, dia ada tunjukkan dekat apa yang awak nak guna. Lagu-lagu macam mana yang awak nak pakai. Pop, bawah tu ada playful, banyak So kita boleh download. Terpulang pada kita nak download semua ke, nak download satu atau dua ke, terpulang ikut keselesaan kita. Okey. Untuk download, just tekan pada button cloud yang arrow-nya ke bawah ni, sebelah kanan. Okey. And then bila contoh, saya ambil satu contoh, yang anything ni saya dah download dah. Okay. Bila dah download, dia akan keluar, dia bagi sign lah yang kita dah ada. Contoh yang belum download, saya ambil yang this one. Yang atas sekali, ataupun saya ambil yang this one lah, gold. Okey, saya ambil yang gold ni, saya tak download lagi, saya just tap pada yang saya nak. Kejap je. Okey, sangat laju. Saya tunjuk sekali lagi, saya ambil lah grey, blue, grey. Saya tap pada lagu tersebut. Dia download. So, maksudnya dia dah ada dalam kita punya clips. Dia dah bersedia untuk digunakan. Okey. Saya back balik. Saya klik done. Okey. Kita tak record lagi, jangan risau. Kemudian yang ni adalah button flash untuk kita buat ambil gambar dan video. Kemudian yang ini adalah kamera button kita. Okay, so means bila kita tap pada kamera ni, dia akan capture gambar kita lah. Okay. Kemudian yang ni untuk kita ambil sama ada nak guna kamera di belah hadapan ataupun di belah belakang. iPad kita di sebahagian hadapan ataupun bahagian belakang. Okay, saya tunjukkan, saya just tap yang ni. Nampaklah saya punya belah belakang. Ada joystick, ada speaker dan sebagainya. Okay, kalau saya ni balik, saya guna kamera di belah hadapan, so nampak saya lah. Okay. Alright, yang ini yang saya bagi tahu untuk record button. Okay, record button kalau you all masih ingat tadi, saya sharekan ada dua method untuk record. Okay. Yang pertama, tap and hold. Yang kedua, tap to the left. Maksudnya awak tekan button merah ni, kemudian awak tolak ke kiri. Kemudian lepaskan. Sebab bila awak tekan dan tolak ke kiri, dia akan jadi button square.
Okey, kemudian dia akan record sendiri. Saya tak boleh buat sekarang sebab saya guna Webex ni nanti dia terkeluar, dia tak akan record. Tengok saya buat Saya tap and hold, tap, tolak ke kiri dia terkeluar. Okey, so untuk selesaikan masalah ni, saya akan stop share dulu dekat sini. Okey, saya stop share screen. Mana Webex saya tadi? Okey, di sini. So, saya akan left dulu gunakan saya punya iPad. Okey. Kemudian saya akan guna A server untuk cuba masuk semula. Okey, sementara saya menggunakan A server, nak connect dengan A server saya, kalau ada soalan boleh ajukan di ruangan chat. Okey, Kak Asma boleh nampak tak skrin saya sekarang? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, thank you. Okey, sekali lagi saya akan share. Saya akan gunakan skrin ini. Alright. Okey. So sekarang dah nampak saya punya skrin iPad, betul? Alright, boleh thumbs up seorang dua untuk bagi tahu saya yang you all dah nampak skrin iPad saya. Okey, terima kasih pada yang respon. Alright, very good. Baik, saya beritahu balik. Untuk kita record, gunakan button merah ni. Gunakan button merah yang ada di sini. Kemudian sama ada you all nak tap and hold ataupun tap to the left. Tolak ke kiri, dia akan tukar jadi button square. Okay? Saya tolak ke kiri, dia jadi button square, kemudian saya lepaskan. So, saya tak perlu tekan dah lah. Okay, saya stop balik. Alright, itu satu cara. So, saya delete saya punya folder yang ni, saya tak nak. Okay, delete clip. Alright. Okay, kemudian yang ini adalah poster. Yang ni saya beritahu, filter, button star ni, okay, just tap, you all akan nampak filter. Yang ni yang saya kata seronok tu. Okay, contoh saya ambil lah sekarang, saya nak jadi macam this one. Okay, so siapa yang iPad dia ada Face ID, you all boleh guna disadvantage. Okay, kalau saya nak ambil yang agak-agak yang macam ni lah sikit, handsome sikit. Okay, so seronok kan? Maknanya kita boleh buat dalam page kita pun still boleh guna Face ID. Kalaupun kita nak buat contoh cerita kita pasal haiwan-haiwan ke kan, pasal Rana dah musnahan, so zirafah pun berdialog, oi kenapalah manusia ni musnahkan kita punya habitat. Lepas tu monyet jawab, memanglah diorang kan monyet, kan, contohlah ni contoh. Okay, satu emoji. Kemudian sekejap saya tukar dulu. Okay, saya ambil yang ni lah. Okay, contoh kemudian saya ambil filter. Okay, ini filter yang kita boleh guna pakai. Sama ada you all nak pakai comic book ke, nak pakai comic mono ke, terpulang. Ini adalah kreativiti peserta. Nak guna yang mana satu. Okay, saya dah terbaca satu soalan. Kenapa dekat saya punya clips tak ada filter memoji? Terima kasih Farisha. Sekali lagi jawapan dia sebab iPad Farisha saya rasa tak gunakan Face ID detector tu. Okay. Alright, kemudian ada watercolor. So you all boleh main lah yang ni. Okay, boleh main, boleh mencuba macam mana yang you all nak hasilkan. Okay, kemudian this one. Yang ini paling seronok sekali sebenarnya. Okay, yang ini adalah dialog untuk kita live title. Kalau perasan contoh saya bawa tadi, yang di beca tu, sorry nampak face, bila saya kacau saya punya muka, dia tak dapat detect lah Face ID saya. Okay, dia keluarkan gambar yang kuning tu, so maksudnya dia nak detect muka kita. Alright, okay. Live title ni kita boleh guna, kita boleh pilih ikut keselesaan dan kesukaan kita. Sambil kita bercakap, dia akan keluarkan teks. Nama saya Muhammad Syukri bin Sulaiman. So dia akan keluarkan. Dan kita still lagi boleh edit. Jangan risau. Kata salah cakap misalnya kan, boleh edit. Okay, kemudian this one. Yang ini adalah green screen. Okay, scene-scene yang kita boleh guna. Tapi bila kita pakai scene, kita tak boleh pakai memoji, kita tak boleh pakai filter yang lain. Kita hanya boleh pakai scene sahaja. Mungkin awak nak tunjukkan contoh nanti kisah awak adalah berkaitan dengan yang ada agak-agak teknologi sedikit, yang mungkin nak ceritakan pasal uji kaji dan sebagainya, so you all boleh gunakan yang ini. Okay. Kemudian yang ini adalah untuk stiker lah, more to stiker. Kita nak letak efek dan sebagainya. Same thing here.
Okay. Dan the last one is emoji lah. Okay. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pasti ada dalam iPad semua. Okay. Pasti ada. Sekejap ya, saya tukar yang ni dulu. Terganggu pula. Okay. Same thing here. Alright. So yang 6 efek yang bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasti ada dalam iPad awak kecuali yang this one. Tak semua iPad ada dalam memoji. Okay. So nanti boleh pertimbangkanlah. Kalau awak mana dah tahu ada rezeki menang, cakaplah dengan ibu ayah ke kat sekolah nanti, cikgu saya menang ni, so bagilah saya ada iPad Pro ke yang ada detect Face ID kan. Baik. Sekarang kita akan start. Okey, sebelum saya terlupa, yang ini adalah poster yang saya bagi tahu. Ini untuk kita masukkan foto kita. Okey, kita nak masukkan foto. Kemudian yang ni poster. Poster means clip lah, intro yang kita boleh pakai. Contoh saya tunjukkan kat pelajar semua. Yang saya pakai untuk prasarana saya punya sajak tadi kan. Okey, this one. Ni sajak yang saya pakai tadi. Saya ambil yang ni, saya ambil yang ni. Okey, so kita cuba record. Sekarang kita cuba record. Baik, saya nak padam dulu this one. Live title ni. Okey, so kita buat sama-sama. Kalau saya laju, pastikan iPad apa je yang ada memoji dan scene. iPad apa je yang ada memoji dan scene. Okey, kalau saya salah betulkan saya. 6th generation and above. Okay, 6th generation and above iPad tu ada. Kalau saya salah betulkan saya, okey? Baik. Saya terus, kita nak buat, kita nak start sekarang, okey? So katakanlah saya nak gunakan klik pada poster. Saya nak semua follow saya pelan-pelan. Kita ambil yang this one, in the city. Okey? In the city. Tab. So dia akan ubah pada scene kita. Okey, yang ini yang saya kata tadi boleh ubah tu. Perkataan in the city tu sendiri kita boleh ubah. Jangan risau. So contoh kita nak tulis tadi prasarana terbina misalnya. Okey, saya just double tap saja kat pada perkataan tu. Okey, kemudian saya delete. Prasarana terbina. Okey. Alam merana. Tu tajuk dia. Ada typo tu Ustaz. Prasarana. Okay. Sorry. Okay, thank you Kak Semak. Alright. Okay, betul. Okay. Prasarana terbina alam merana. Awak pun boleh pilih tajuk awak sendiri. Tak ada masalah sebab yang ni kita nak try and nak test. Kita nak buat sama-sama. Okay. Bila awak dah complete kan. Okay, awak dah tulis. So, awak start. Apply dekat atas sebelah kanan. Tap pada apply. Okay. Sekarang ni dia tak record lagi. Okay. Sekarang ni dia tak record lagi. So, you jangan tambah another scene. Jangan buat apa-apa. Lepas dah start yang ini, lepas awak start satu-satu scene, make sure awak record dulu. Supaya awak punya kerja tu nanti tersusun. Senang. Kalau ada kesilapan dekat video nombor 2, kita boleh delete video tu saja. Kita boleh edit video tu saja. Kalau awak terus buat siap panjang-panjang, nanti dia jadi susah untuk awak edit. Okay. So, bila dah siap, kita punya intro, awak just macam saya bagi tahu, guna satu jari untuk tap and hold ataupun tolak dia ke kiri sikit untuk record. Saya tolak dia ke kiri untuk record ya. Tengok saya buat. Dekat atas tu ada duration masa dia. Jangan risau kalau contoh awak start buat 8 saat. Tiba-tiba awak tengok lamanya, kita boleh edit. Jangan risau, okey? Contoh saya tunjukkan sekali lagi saya buat. Okey, tak payah. Saya tak buat lain. Kita jump pada edit. Okey, kita jump pada edit. Katakanlah tadi saya dah buat 5 saat tapi saya rasa macam saya nak pendekkan. Saya nak 3 saat je. Cukup. Sebab dia intro je kan. Saya lama-lama. So kita tap pada video yang pertama, scene yang pertama. Tap. Keluar tak option dekat iPad awak, effect, mute, delete, trim, split, duplicate and save clip. Sebab kalau saya nampak dekat sini, tak keluar. Okey, saya punya video, sebab saya guna A server ni, dia tak keluar dekat Webex. Betul Kak Semak? Tak keluar. Kan? Nampak video okay. je.
Nampak video je kan? Baik. So untuk untuk kita memurnikan kita punya video proses pembelajaran, saya akan sign in semula. Okey, saya akan sign in semula. Sekejap ya. Okey, kita dulu. Okey, saya akan stop mirroring. Okey, saya stop sharing juga kat sini. Right. So saya masuk semula Webex saya. Saya minta bantuan daripada pihak Puan Nadia tadi untuk allow saya jadi co-host. Sekejap Okey. Alright, saya dah jadi co-host. Terima kasih pada pihak opsi. Baik, so saya share semula. Okay. Pentingnya tim yang mantap. Awak ada idea tapi awak tak ada tim yang solid, awak akan jadi satu kerugian. Once you have tim yang bagus, idea tu akan muncul. Betul Kak Asma, setuju dengan saya? Okay, confirm. Yes, sebab tim adalah perkara yang paling penting. Idea is second one. Tim yang nombor Betul. satu. Dapatkan tim yang Kalau bagus. kita ada idea pun tapi teamwork tak bagus pun tak guna juga kan. Nanti Betul. mesti frust lah buat. Lalas So, nanti buat contoh, seorang. saya minta tolong Puan Nadia, terus Puan Nadia assign saya as co-host. Okay, so maksudnya masing-masing ada kepakaran masing-masing. Baik, saya ambil contoh yang ni. Saya ambil yang saya dah siap buat. Saya klik done. Okay. Yang ni tadilah yang kita, sebab saya nak tunjukkan, yes, this button. Saya nak tunjukkan this button sebenarnya. Okay. Awak just tap pada button yang first ni. Okay. Kemudian dia akan keluar option. Okay. So kalau kita nak edit balik ejaan tu, kita just tap pada perkataan tersebut. Prasarana terbina. Contoh saya nak tulislah Bumi Taiping misalnya. Sebab saya kat Taiping kan. Saya tak nak tulislah prasarana terbina Bumi Taiping. Again. Prasarana terbina Bumi Taiping Merana. Contoh. Okay. So saya kata inilah tajuk saya yang sebenarnya. Saya just tap pada button, saya dah edit, tap pada button apply. Okay. Dan saya tak perlu record. Sebab saya dah record yang scene tadi, saya dah record. So sekarang ni saya nak edit je, nak betulkan. So saya tak perlu record dah. So bila saya play balik, alright, so itu yang kita nak buat. Okay, katakanlah awak nak masukkan efek kat sini. Okay. Oh sorry, sebab yang ni saya guna poster, template this. So kita tak boleh edit dia. Okay, kita tak boleh guna filter-filter yang lain. Okay, baik. Kemudian barulah kita start record. Okay, yang ni sebab saya tak boleh record. Saya tak boleh record, nanti terkeluar kan. So saya bagi pada semua peserta 2 minit untuk record. Okay, untuk record maksudnya, okay, untuk record maksudnya awak record tak kisah apa sahaja tentang diri awak ataupun tentang apa yang ada di sekeliling awak. So awak just record sebab kita nak dapatkan scene-scene ni tadi. Okay, ni scene-scene yang ni. So awak tak perlu masukkan typing tulisan ke, tak perlu, just record dulu the scene. Okay, saya bagi 2 minit. Dua minit untuk semua peserta record. Okey, kita bagi peluang sikit. Ada soalan ke Kak Asma? So far tak ada apa-apa di chat. Yang soalan-soalan tadi tu lah, yang pasal iPhone and iPad mana yang ada emergency ni kan, dah dijawab oleh Ustaz Syakir. Okey. Masa sekarang tak ada soalan baru. Alright. Okey, saya harap peserta semua dah dapat record apa yang saya minta. Okey.
Kalau siapa yang dah record, please tolong saya bagi respon kat ruangan chat ke ataupun you just give some reaction dekat chat, dekat Webex untuk saya tahu yang awak dah record dan saya boleh teruskan untuk next. Sebab kalau tak nanti saya kena keluar balik dan saya kena buat A server semula. Banyak thumbs up lah tu. Ada. Kenapa saya tak nampak? Banyak thumbs up lah tu. So far nampak. Alright, okay. Alright. Okay, so maksudnya awak dah record. Bila awak dah record scene awak, okay, bila awak dah record scene awak, saya nak awak tap pada button edit ni. Okay, dan kita boleh keluarkan pilihan-pilihan yang ada. Yang pertama mungkin kita nak gunakan sekali lagi sebab kita dah gunakan scene tadi. Kita dah gunakan scene. So, kita tak boleh nak edit banyak kecuali kita nak trim dia. Okay, katakanlah terlampau lama saya punya terlampau lama lah saya punya ni kan. Video saya terlampau lama. So, saya boleh trim dia. So, let's say saya nak start daripada awal. Kemudian saya nak belakang ni saya nak pendekkan. Bila awak tarik yang belakang ni punya arrow, awak akan nampak sampai mana awak nak stopkan. Okay, insaf dan bertaubat. Alright, stop sampai sini. Kemudian awak tap pada button trim. Dia hanya akan cut apa yang ada dalam ruangan kuning tu sahaja. So yang itulah yang kita akan play. Yang itulah yang kita akan mainkan. Okay, saya ulang balik. Saya pergi pada button trim, option trim yang ada di bawah. Okay, saya tap. Okay, yang ni, see dia punya pergerakan. So saya nak yang pertama, saya nak yang belakang ni pendek je. Saya tak nak dia terlampau lama. So saya just tarik je dia ke belakang. Ataupun saya ke depankan sedikit, ke belakangkan sedikit. Ikut kita punya macam mana yang kita nak. Kemudian kita tap pada button trim. Okay, dan dia akan cut untuk kita. Okay, dia akan cut untuk kita. Baik. Seterusnya kalau kita nak split. Okay. Kita nak split. Split ni maksud kita nak buat dua video yang berbeza lah. Okay, katakanlah saya nak split kat sini. Okay. Saya bawa. Okay, saya bawa sampai sini, sampai tengah. Contoh. Kemudian saya tap pada button split. Yang ada di sebelah kanan bawah. Okay. So dia akan ada dua video. Okay, katakanlah saya nak ubah ni nanti sikit kan. Saya nak edit, so saya tak perlu dalam kacau video yang pertama. Okay, saya just ada pada video yang kedua sahaja. Okay. Boleh? Right. Kemudian, saya ulang balik. Saya tunjuk pada split tadi. Ini split. Okay, katakanlah lepas saya dah buat split, video ni video yang kedua saya split. Ini video yang pertama. Tengok apa yang menariknya, kita still lagi boleh edit video tersebut, kita boleh panjangkan kepada video yang asal. Bila dia split, bukan bermakna dia potong video tu dan dia buang video tu. Okay, dia just cut, kemudian dia hanya pendekkan. Tapi the original video masih lagi ada. Cuma dia tak appear. Okay. So, saya just tarik balik kat sini sampai habis. And then saya trim dia. Oh, sorry. Okay. Kemudian saya trim dia. Okay. So, video yang saya dah split pada awal tadi, saya boleh delete. So, saya masih lagi dapat video yang original. Saya masih lagi dapat video yang original. Okay. Ini adalah poster tadi. Sekejap. Saya rasa kan, saya patut balik guna A-Server tadi. Sebab saya tak rasa puas pula macam ni. Saya leave meeting yang this one. Okay. Ustaz, sementara Ustaz switch tu, Okay. just apa ni lah, cadangan pada peserta, kalau yang mana boleh join Webex guna device lain tu, guna device lain. Jadi anda boleh gunakan iPad untuk hands on. Macam guna phone untuk Webex, untuk iPad tu guna untuk hands on je. Jangan masuk Webex dekat iPad, so that nanti you tak payah nak switch kejap nak kena keluar. Macam tadi siapa kata Lily kata tak boleh record sebab dia tengah guna iPad kan. So Betul. I suggested dia guna device lain untuk join Webex lah. Betul Lily. Once you are using dalam iPad awak tengah guna Webex and at the same time awak nak guna Clip,
awak nak record memang tak boleh. Okey, memang tak boleh record. Okey. So okey, ni yang saya nak tunjukkan. Contoh saya record lah diri saya kan, tapi sebabkan saya tengah live ni mungkin suara saya tak masuk lah. Okey, saya set semula. Okey, kita pergi pada filter. Okey, saya tak guna button memoji sebab bukan semua peserta ada memoji features, so kita tak payah guna yang memoji. Saya guna terus pada filter, saya ambil lah comic. Sorry, saya nak ambil ink lah. Macam ni. Nampak klasik sikit, and then at the same time dia still lagi nampak hidup kan. Okey, kemudian saya nak guna live title. Okey. Yang live title ni peserta boleh pilih, tapi kalau siapa yang nak, bukan siapa yang nak, saya rasa untuk sementara waktu ni follow saya dulu. Kita pilih pada highlighter. Highlighter ni bagus lah, maksudnya kita bercakap sambil tu dia akan ikut apa yang kita cakap lah kan. Okey. Kemudian Macam karaoke lah. betul. Yes Kak Asma, itu yang lebih tepat. Okey, dia macam karaoke lah. Dia macam karaoke. Yeah. Thank you Kak Asma. Okey, okey, cukup dua. Yang ni stiker ni kita tambah kemudian. Text and yang lain ni kita tambah kemudian. Yang penting kita ambil again filter, pilih pada filter, kemudian pilih pada live title. Okey. Dah ready, once ready, macam saya beritahu boleh record terus. Okey. Saya try Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So kalau you all tengok. Okay, saya try, saya play main. Tapi dia sampai he sahaja. Okay, dia sampai he sahaja. Ini saya nak kena tunjuk, tapi itulah sebab dia keluar masuk kan. Tapi saya harap you all dapat perasan Bila dia sampai he sahaja, dia kena edit balik tulisan tersebut. Okey, kena edit balik tulisan pada live title tu. Macam mana cara you all nak edit? Okey. Just tap pada video yang you all rakam. Tap pada video yang you all rakam, kemudian pergi pada efek gambar bintang tu. Okey, gambar bintang tadi, kemudian pergi pada live titles. Okey, pergi pada live titles and pilih ruangan edit text. Once you pilih je ruangan edit text, dia akan keluar perkataan edit text. Okay. So you all boleh betulkan apa yang sepatutnya keluar sync dengan apa yang you all cakap. Apa yang pelajar-pelajar, peserta-peserta bagi tahu dalam tu. Okay. Saya ulang balik sebab saya guna air server. So dia tak keluar dekat kita punya Webex. So saya ulang balik step dia. Pergi dekat video yang kita dah record. Okay, contoh ni video dia. Kalau you all perasan kat bawah ni ada dia punya grey box tu kan. Kemudian tap pada video tersebut. Kemudian pilih pada effects yang ada star, colourful star tu. And then pergi pada live title. Kemudian pilih pada edit text. Bila you pilih edit text, you all boleh betulkan semula apa yang sepatutnya keluar. Okay. Kemudian bila dah betulkan warahmatullahi wabarakatuh, enter. Okay, just tap pada mana-mana ruang dan dia akan keluar. Alright. So sekali lagi saya mohon respon daripada peserta untuk tunjukkan pada saya thumbs up ke ataupun bagi tahu dekat ruangan chat okey saya berjaya dan sebagainya. Respon anda membantu saya untuk saya terus ke next step. Kita semua. Ada yang ketawa tu tak tahulah apa maksudnya tu. Kalau thumbs up tu tahulah faham. Okey. Jadi Ustaz, kalau yang teks edit teks ni maknanya kalau dia jadi typo ke apa ke, kita boleh betulkan teruslah juga kan di situ. Betul. Kadang-kadang kita sebut tu mungkin dia tangkap lain kan, dia keluar teks lain. Yes. So kita boleh betulkan kat situ jugalah. Betul. Okey. Baik. Bila kita dah start record, dah start kita punya edit, kita dah edit. Okey, sebab kita dah edit, so kita boleh tambah yang lain. Okey, katakanlah kita nak tambah, kita dah ada gambar. Okey, kita nak ambil gambar tu just nak bawa masuk ke dalam kita punya scene. So combination real scene kita dengan gambar-gambar yang dah ada. So kita just tap pada ruangan di sebelah bawah, foto ni, bawah filter tadi, tap pada foto. Okey, kemudian yang first is poster.
Second one is photo. So pilih pada foto. Okey, pilih pada foto. Nampak pula gambar iMac saya ni kan. Okey, katakanlah saya nak masuk gambar this one lah. Okey. Just tap pada gambar tersebut, dia akan masuk. Okey. Tapi macam saya bagi tahu, dia tak record lagi. Okey, dia tak record lagi. Saya pangkal semula. Okey, saya pangkal semula. Saya tunjuk, saya ulang balik Saya ulang step pada awal. Pilih pada ruangan foto. Okey, kemudian pilih pada foto yang kita nak, just tap. Okey. Sebab kita dah pilih filter tadi kan. That's why gambar ni jadi macam ni. Okey, so nanti kita boleh edit. Jangan risau, no problem. Okey. Kemudian, macam saya beritahu, dia tak record lagi. Once you are ready, record dia, tap and hold. Nanti dia akan gerak berapa second yang you nak untuk setiap gambar. Okey. So, kita dah ada 2 video. Okey. So, katakanlah gambar ni kita tak nak pakai filter lah. Saya nak gambar ni biar gambar original lah sebab nanti rugilah saya tak nampak scene-scene tu kan. Wajah saya tak nampak lah. So, saya nak tukar efek dia. Pergi balik pada gambar tersebut. Tap pada gambar. Kemudian dia akan keluar dekat bawah tu kan. Effect, mute, delete, trim, split, duplicate and save clip. Pergi pada button effect. Kemudian pilih pada button. Pilih pada button original. Pergi pada filter dan pilih original. So nanti dia akan back to normal. Back to real photo lah. Kita tak perlu pakai pada filter tadi. Okay. Kemudian saya pangkal. Alright. So saya try play semula. Saya klik done dulu. Okay. Kemudian saya play. Okay, so itu adalah dia punya video the original one. Okay, so kat sini walaupun dia nampak bukan macam original one, tapi inilah yang sebenarnya. Okay, next kita nak pilih poster balik tadi. Okay, kita nak buat penutup dia. So ambillah poster sebelum kita masukkan lagu. So again, tadi saya dah buat, saya pilih lah, let's say this one. Tak nak layan ni, kita ambil, okay lah, ambil yang ni lah, this one. Okay, so dia downloading. Saya pilih pada poster Saya ulang balik, saya pilih pada poster. Okay, and then klik pada poster, saya pilih yang this one. Okay. Kemudian saya edit dulu perkataan ni. Jangan risau yang teks yang bawah ni, jangan risau. Nanti kita boleh buang dia. Don't worry. Okay, tap pada imagine. Saya tulis kat sini, terima kasih. Contoh. Okay. Kemudian saya klik pada button apply yang ada di atas sebelah kanan. Klik pada button apply. Baru kita start record. Okay. Sebab ni kita tak record lagi. So start record. So nanti dia akan bagi tahu awak berapa masa yang awak nak. Alright. Okay. Okay. And then setelah kita selesai, kita just tap pada awal. Boleh tak dia main? Okay, sebab tu dah terkeluar dia. Saya record sekali kan. So saya buanglah saya punya perkataan live title tadi untuk session yang terima kasih ni. Saya nak buang. Saya pergi pada efek. Tap pada gambar dahulu. Kemudian pergi pada efek. Pergi pada live title. Kita kliklah button. None. So dia hilang lah. Okay. Sangat mudah. Kalau awak dah ada awak punya awak dah ada idea step macam mana awak nak buat, lagi mudah, lagi cantik. Okay. So dah siap semua, dah pilih pada button none. Pangkah, klik button done. So awak try play balik. Tengok. Okay. So dah tak ada dah lah. Kita punya live title tadi kan, dah tak ada. Right. Dan yang terakhir yang saya nak tunjukkan ialah
kita nak masukkan, okay, kita nak masukkan yang this one. Music ni. Saya nak buang dulu live title ni kejap lagi. Okay, tak apa. Kita nak masukkan music. Okay, macam mana kita nak masukkan music? Ini yang saya suka tentang klip sebab kita tak perlu nak pening kepala nak arrange music sebab montage yang baik dia akan sync dengan gambar yang cantik. Gambar sesuai. Maksudnya gambar awak, gambar A, lagu tu akan kena dengan part gambar tu. So dia akan naikkan kita punya feel, mood kita. Dia mainkan mood kita. Okay. So kita pergi pada button music. Logo music dekat atas ni. Okay. Kita pilih pada soundtrack. So terpulang pada awak nak pilih yang mana. Kita just tap, contoh saya ambil yang anything. Okay, katakanlah saya nak this one, anything. So saya just tap anything, dia keluar right kat sebelah kanan, kemudian kita just back semula. Okay. Kemudian, kalau awak perasan, bila awak play, part yang awak bercakap, music akan auto slow down. Part yang awak tak bercakap, music tu akan naik balik. Okay, cuba play dulu. Nak dengar music dia. Memang tak dengar lah Ustaz muzik ni. Oh, tak dengar Kak Asma? Tak dengar. Oh, okey, tak apa. Kalau tak Macam dengar, Ustaz punya suara tadi pun tak dengar kan, recorded tu. Muzik ni pun Okey. tak dengar actually. alright. So, just tap pada button done. You all dah pilih, you all boleh tap pada button done yang ada di atas sebelah kanan. Alright. Okay. So, music tu sebenarnya dah berada di background belakang kita. Background kita punya video, okay. Saya nak tukar ni sekejap. Alright. Okay. So, video tu dah, music tu pun dah ada. Saya cuba play. Yang ni dengar tak Kak Asma? Tak dengar Ustaz. Tak dengar juga Okey, tak apa. Alright. So Tapi hopefully yang peserta dapat dengar lah diorang punya. Yes, betul. Okey, yang saya Ustaz tunggu ni demo respon tak dulu. Kita tengok respon dulu. Peserta-peserta semua okey tak? Ada tak sebarang masalah untuk record dan sebagainya? Bila dah masuk dalam ruangan, kita dah masukkan muzik, kita still lagi boleh tambah video ataupun image tau. Jangan risau sebab muzik tu dia akan play around selagi mana kita punya video and gambar tu ada. So you all just boleh tambah je kat sini. Okay, tambah dia. Contoh saya ambil satu gambar lagi. Saya tambah gambar ni. Okay, so gambar ni akan berada di belakang nanti kan. Sorry. Okay. So saya tambah gambar ni. Okay. Alright. So kalau you all perasan, gambar ni dia berada di belakang sekali. Takkan terima kasih lepas tu keluar lagi video kan. Takkan keluar lagi montage. So saya boleh alihkan scene tersebut sebelum video terima kasih tu. Macam mana caranya? Just tap dekat ruangan ni. Kemudian kita drag dia. Okay. Tap pada gambar tu, drag dia kepada mana yang kita nak. Ataupun saya nak letak ni awal lah. Boleh. Tap. Kemudian tap and hold. Tap and hold. Tarik dia, bawa mana kita nak pergi. Okay. Tap and hold. Letak dia mana kita nak pergi. So kita play balik. Alright. So saya nak tanya peserta dulu. Macam mana peserta semua okey tak? Dapat follow tak apa yang saya tunjukkan? Sorry. Alright. Sebab dia dah nak bulan puasa ni kan. So keluarlah batuk, keluarlah macam-macam kan. Ujian untuk kita tu. Alright. Cuaca pun panas sekarang ni. Cuaca pun ni saya stop sharing kat sini dulu. Sekejap Saya stop sharing kat sini dulu.
Okey, saya akan back to peserta. Okey, macam mana peserta-peserta yang dikasihi sekalian? Okey tak? Boleh kongsi tak apa yang you all dah buat sekarang? Mungkin boleh bagi tahu sikit, dapat follow ke ataupun ada yang sangkut dekat mana-mana bahagian? Alright. Okey. Saya share screen. Okey, once you are ready, bila semua dah record, bila semua dah record, dah jadi, dah complete. Okey, ni yang tadi kita record tadi kan? Okey. Okey, bila semua dah ready, okey, kita dah tahu nak edit kat mana, button mana, okey. Saya ulang balik. Kalau kita nak duplicate video yang sama, contoh this one saya tak nak record dah, saya just nak duplicate je supaya dia jadi banyak-banyak kan. So saya just pergi pada gambar yang saya nak, image yang saya nak. Okey. Pilih duplicate. So dia akan duplicate untuk kedua. So kita tak payahlah record dah, mudahlah kita kan. Okey. Saya ambil yang ni, saya nak tambah gambar lah, saya nak tambah image misalnya. Sebab terlampau sikit image saya. Okey. Tambah lagi satu untuk tunjukkan gambar budak lelaki pula. Alamak, dia terputus Okey, sorry sebab saya tak record. Okey, sebab saya tak record. Alright, tak apa. Okey, so untuk tambah je image yang awak nak, just tap pada ruangan image, kemudian pilih yang mana gambar yang kita nak. Gambar yang kita nak masukkan dalam kita punya track dia. Okey, track dia. Alright, so bila semua dah complete, bila semua dah ready, you dah bersedia untuk, okey dah, video saya dah puas hati, boleh start untuk save. Okay, you all boleh start untuk save. Sebab clips ni dia tak perlukan storage yang terlalu besar untuk save. Okay, dia tak perlukan yang terlalu besar. So tak ada masalah. Just tap pada share button. Okay, tapi saya lebih suka sebelum tu kita tap dulu pada ruangan atas sebelah kiri untuk kita save. Alright, kemudian saya nak tanya pada semua peserta. Apa yang perlu saya buat sebelum saya save ke dalam foto saya? Ini part paling penting ni. Clue dia berada di bawah setiap video ni. Okey, clue dia berada di bawah setiap video. Apa yang perlu kita buat? Very good, Roshan. Thank you very much. Must rename. Itu yang paling penting. Thank you. Paling penting. Thank you, Lily. Thank you, Alia Nazira. Rename. Jangan letak project 4, project 5, project 6, project 7. Nanti awak sendiri tak tahu project 6 ni apa project 7 ni apa awak pening nanti. Okey, awak tak tahu apa yang awak tengah buat. So, rename. Macam mana cara awak nak rename? Tap. And hold. Kemudian, rename. Okey. Tap and hold. Pilih rename. Nanti kalau yang ni, saya buat je test. Try and error lah. Okey. Try and error. Okey, try and error saya letak. Okey. Save. Alright. Baru kita tahu sebab nanti bila kita nak pergi pada kita punya interface ni, kita nak tengok ni yang mana satu Kalau contoh saya ambil contoh, saya letak ni tokoh 7. Saya tak tahu pun siapa yang tokoh 7 ni? Tokoh 6 ni siapa tokoh 5 ni siapa? So dia dah keliru kita. Mungkin tokoh 7 ini adalah tokoh nama A, tapi saya nak sebenarnya yang tokoh 7 ni nama C, yang saya dah tersalah. So dah menyusahkan kita sendiri. So just make sure rename. Kemudian macam mana cara awak nak save ke dalam awak punya foto atau galeri awak, okey? Macam mana cara kita nak save? Okey, kita just tap balik pada kita punya project. Okey. Everything dah complete, semua dah bersedia, semua dah ready. Kita pergi pada button share. Okey. Kemudian kita ada option kat sini.
Tak ada option dekat sini juga. Nampak? Okey. Aspect ratio saya 4:3, so saya boleh tukar. Okey. Saya tak nak horizontal, saya nak vertical pun boleh. Tapi sebab at the first one kita dah set pada horizontal, so janganlah tukar. Sebab nanti sebab awak dah set, dah record guna horizontal, tiba-tiba awak buat vertical. So nanti dia akan jadi tak cantik lah. Mungkin ada part-part yang terpotong. Okey, ada part-part yang terpotong. Okey. Dan kemudian awak pergi pada save video. Okey. Save video. Okey, kalau lama video awak, lamalah dia saving. So waktu tengah save tu bolehlah kejap pergi mana-mana kan. Alright, dan akhirnya dia akan berada di library kita. So saya tap okey. Pergi pada foto saya. Ustaz, ada maksimum length tak untuk video kita guna clips? Sekali lagi Kak Asma. Kak Asma ulang balik soalan. Hello? Hello? Saya tak dengar soalan Kak Asma itulah, tadi. line saya slow kot, Ustaz pun bunyi putus-putus. Ada maximum length tak untuk video kita menggunakan clips? Berapa panjang video tu? Berapa lama video kita nak buat, tak ada masalah. Okey. Tak ada masalah untuk kita buat. Dan yang paling best juga, bila kita dah katakanlah kita dah buat 3 minutes punya video, okey, tapi kita kena ingat apa tajuk kita punya bengkel tadi. Kita nak buat video untuk kita trigger kita punya pembaca. Okey. So dalam masa yang sama, video yang ada dalam clips ni, kita still lagi boleh edit dalam ruangan-ruangan yang lain. Okey, macam contoh, saya ada iMovie. Bukan saya lah, kita ada iMovie. Dalam iPad kita ada iMovie. Kita boleh combine lagi dengan iMovie. Itu yang bestnya. So maksudnya dalam video clips kita dah siap-siap, dah cantik, dah letak filter semua. So kita nak masuk sikit dalam iMovie sebab kita nak letak beberapa efek, title dan sebagainya, kita still lagi boleh buat. Ataupun kalau contoh siapa yang beli LumaFusion, dia boleh pakai LumaFusion. Okey. Sekejap Okey, saya ada LumaFusion, so kita boleh tap untuk bawa masuk pada LumaFusion. Cuma LumaFusion ni apps yang berbayar lah. Tapi tak perlu pun LumaFusion, iMovie dah memadai. Dan sebenarnya kalau awak dah completekan dengan cantik di Clips, awak tak perlu masukkan di iMovie. Clips awak dah cukup cantik untuk awak tunjukkan apa yang awak dah hasilkan. Okey. So ni tadilah yang kita buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dia akan gerak berapa second yang you nak untuk setiap gambar. Dengar. So saya tambah gambar ni. So nanti dia akan bagi tahu awak berapa masa yang awak nak. Alright. Ini yang dengar ustaznya suara tadi baru dengar. Yes. Okay, sebab kita tengah live Webex tadi. So bila recording tu dia terganggu lah. Okay. So saya pause kejap dalam 2 minit. Saya nak tengok ruangan chat kita ada soalan tak. Dan sekiranya peserta-peserta nak tanya, silakan. Dah siap tu, kalau nak share di Telegram group pun silakan. Yes, betul. Ada peserta kita seorang dah share dah Ustaz. Roshan dah share dia punya hasil. Okay, saya cuba dapatkan Telegram group kita. Alright, this one Roshan I am a pro, okay? I am a pro. I'm gonna show my school. I'm gonna show my brother's photo, okay? Okay. Thank you Roshan, very good. Okay, so ada soalan I am a pro, Ustaz. okay? Soalan daripada Takia. Apa function app Clips ni sebenarnya? Apa function apps clip ni sebenarnya? Thank you Takia. Alright. Kalau untuk kita punya pertandingan ni, Takia boleh gunakan yang first untuk macam saya tunjukkan tadi. Sampel yang saya bagi tu saya letak kepada intro. Okey, saya nak letakkan intro tu supaya saya dapat bawa pembaca tahu apa sebenarnya penulisan saya yang saya nak sampaikan. Tapi saya tak bagi tahu the whole penulisan saya. Saya bagi dia macam abstract lah. Dia punya pembayang dia. Okey, sebenarnya penulisan saya cerita pasal kemusnahan alam sekitar akibat manusia. Akibat tangan-tangan manusia. So saya buatlah sedikit saja menggunakan clips.
Mungkin juga dalam contoh saya pergi pada pages tadi. Okey. Mungkin juga di ruangan penulisan takiah tadi, takiah nak masukkan simple video. Contoh, saya masukkan foto video tadi. Katakanlah yang ni video klip tadi kan. Okey, takiah nak letakkan dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Okey. So bergantung pada kreativiti takiah dalam menyiapkan penulisan. Okey. Itu untuk pertandingan. Tapi untuk kita punya kegunaan harian kita, montaj boleh. Takiah nak buat contoh, cikgu suruh buat homework kan, nak cerita pasal graviti. So you pergilah mana-mana, tiba-tiba nampak buah durian jatuh ke musim durian kat Perak sekarang kan. Durian dah berbunga, tiba-tiba bunga tu gugur. So you boleh ambil, gunakan video tu, and then you boleh compile dengan you punya clips and then send pada cikgu you. Tak ada masalah. So itu bergantung pada kreativiti kita, macam mana kita gunakan apps clips ni. Okay. Saya harap saya dapat menjawab soalan Takiah. Boleh Takiah? Clips ni basically untuk apa? Easy editing Ustaz. Kalau kita record video, dia terus edit teruslah. Sebab dia dia ada feature-feature yang mudah. Jadi tak perlu nak buka orang kata apps yang lebih complicated. Kalau kita nak buat simple video and boleh masukkan efek-efek tu kan. Betul. So, boleh guna clips je. Yes. Sebab tu kalau you all perasan, TikTok dia dapat sambutan yang sangat dahsyat. Kan? Sebab dia video yang very simple video, 1 to 2 minutes. And then dia boleh masukkan efek, filter macam-macam. Lepas tu, oh wow, jadi okay. Tak perlu pun nak pergi sampai ke Luma Fusion, nak pergi ke Sony Vegas ke. No need. Benda yang simple, akhirnya hasil dia macam wow juga. Menunjukkan wow. So orang takkan tanya, kau guna apps apa ni? Orang tengok dia punya outcome, wow menariknya. Baru orang tanya, Takiah, awak guna apps apa? Saya sebenarnya guna clips. Guna clips. Confirm orang akan cakap, guna clips. Sedangkan apps tu tak perlu pun yang terlampau canggih sangat kan. Okay. Alright, thank you Takiah. Okay. Ada soalan lain? Tak ada soalan di chat. Okay. Saya nak tambah sikit Ustaz pasal clips, penggunaan clips ni untuk peserta, sebab kita punya, we have to go back to kita punya objective of our competition lah. Kita punya competition is creative writing. So kalau penggunaan clips ni kena bersesuaian lah. Jangan terlampau banyak jadi sampai nanti separuh of your cerita tu banyak dalam video je pula. Dah jadi macam video punya making pula kan. So video ni kalau boleh dia, sebab itu kita panggil yang kita punya session ni pun snippets kan. So because it's just short video to support your story, to make it more interesting. So tambahan situlah, jadi jangan nanti orang kata tengah shock pula guna clip ni, clip ni punya shock buat kan sampai tak ingat dah yang kita punya competition ni actually writing kan. Ya, betul. So nanti writing tu dah ni pula. Okay, so just untuk peringatan sikit. Thank you Kak Asma, very good. Sebab benda ni penting kita nak tengok penulisan dan creative writing tu. Macam mana awak gabungkan penulisan awak yang hebat, yang mantap, yang solid dengan efek-efek yang lain. Kan, kita baca novel semata-mata tak ada efek pun tak syok juga. That's why buku teks berapa ramai je yang baca. Kan, kecuali buku teks yang sekarang yang KSSM ni dah ada AR, augmented reality sedikit, especially sejarah. Benda tu yang memainkan mood untuk kita faham apa sebenarnya cerita dalam buku teks tu. Kalau you baca buku teks semata-mata, confirm you akan boring. So same thing you nak buat kat sini. You dah ada kehebatan dalam menulis, very good in grammar, very good in tata bahasa, ejaan dan sebagainya. Tapi macam mana you nak bangkitkan mood pembaca? So kita mainkan dengan snippet ni supaya kita tahu, pembaca tahu ini budak ni nak sampaikan. Okay. Saya baca sikit ke sini. Before this workshop, I have no idea what is the use of clips. Lily, thank you Lily. So thank you. Betul. Okay, so saya harap saya dapat membantu. Saya harap saya dapat bagi sedikit input bagaimana kita nak gunakan clips dalam kita punya penulisan nanti. Okay. Alright. Last one yang saya nak tunjukkan. Okay. Sorry, dia hang kejap Alamak, kejap terhang kejap. Ada soalan tu Ustaz. Sementara kita menunggu tu. Ada kejap. Soalan daripada Badiha. Daripada Badiha, maaf lari topik tapi boleh ke kalau kita buat cerita based on fantasy atau kena buat dengan fact saja? Saya rasa ini
untuk semua punya pengetahuan lah kan. Sebabkan cerita kita ni pun kita tak adalah limit kata kena apa cerita yang berdasarkan fakta ke apa. It's creative writing, so it's up to you actually. Nak fantasy pun tak apa, cuma jangan dalam kita punya syarat-syarat tu kata jangan menyentuh soal-soal sensitivity, soal kaum, soal agama, macam tu je lah yang so it's up to you. Fantasy kau nak buat cerita apa dekat angkasa lepas ke kan, future ke apa, up to you. It's creative writing, so you up to your creativity lah. Betul Ustaz? Betul. Betul. Tak ada masalah. Sama juga macam muzik semalam kan. Ada kawan awak, saya ingat lagi dia tanya, boleh ke guna genre yang sekarang punya kan? Boleh, tak ada masalah. So sebab betul lah muzik awak adalah yang sesuai dengan yang sesuai dengan awak punya generasi lah kan. Walaupun kita hantar competition ni untuk opsi nilai, tapi opsi kita akan faham. Budak ni muzik dia kenapa macam ni, sebab yes, this is your generation. So itulah muzik dia. Takkan awak nak dengar lagu zaman 60-an punya muzik kan, nak masuk dalam tu tak best lah. Okay. So we can use our imagination. Ya, betul Lily, betul, tak ada masalah. Okay, last part dari saya. Okay, yang ini kena dengar elok-elok. Kita dah save, kita dah belajar untuk gunakan filter, kita dah belajar untuk edit the text. Okay, kita dah tahu macam mana kalau kita dah cakap live title tu kita nak ubah dia punya, nak tukar, no problem. Okay, last part dari saya. Cuba tengok more button. Silap, saya nak tanya perkataan tu tadi, saya dah tercekap pula. Okay, more button di sebelah atas kanan. Okay, more button di atas sebelah kanan. Tap pada more button. Okay. Yang ini, saya boleh open daripada sini. Ataupun kita nak open terus pun tak ada masalah. Okay. Rename. Macam saya bagi tahu apa pentingnya rename. Yang saya nak tunjukkan adalah duplicate. Okay. Saya nak duplicate yang ni. Dulu, mula-mula clips diperkenalkan, duplicate punya features tak ada. Kalau you nak buat, kena buat lagi sekali. So sekarang dah ada features duplicate. Okay, so saya nak rename balik yang ni, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay, so saya just tap and then rename. Saya pun letaklah try and error tu. Supaya apa? Supaya saya boleh share yang dengan kawan-kawan saya ataupun dengan teammate saya, yang mana patut saya buat dan yang mana patut mereka buat. So nanti kita boleh combine all the video together. Senang. Okay. Apa, masih simpan the original one kan? So yes, kita masih simpan kalau perlu original kan, one, betul? perlu nak Alright, go back to original version, adalah backup. Betul. Itu yang penting. So kita tak perlu takut lah. Kan, kita nak simpan yang mana, kita nak simpan yang share yang mana, nak simpan yang mana. So kita decide sendiri. Okay, baik. Itu sahaja dari clips, tentang clips yang boleh saya share dengan semua peserta-peserta. Saya harapkan awak dapat memanfaatkan aplikasi clips ni untuk yang pertama dalam pertandingan kita. Okay, awak nak letak the whole clips dekat image awak, dekat penulisan awak, nak mainkan dengan mode membaca, tapi pastikan bila awak letakkan video clips ni jangan terlampau kuat sangat sound dia. Okay, just make sure sound dia okay. Bila guna earphone pun dia tak terlampau kuat, bila guna ni pun bila guna headphone pun dia tak terlampau kuat sangat. So kita control dia punya video sound. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, boleh awak gunakan awak punya iPad, iPhone dengan aplikasi clips untuk awak punya kegunaan. Okay, nak share kat media sosial. Okay, awak boleh buat hashtag clips. Nanti mana dah tahu Apple boleh nampak apa yang awak buat, hasilkan, dan mungkin dia boleh share pula video awak. Kita tak tahu kan. Okay, so itu sahaja dari saya. Saya buka pada ruangan soalan. Ustaz, kita pun dah menghampiri pukul 4 ni, dah ada lebih kurang 6 minit lagi. Betul. So kita buka sesi untuk soal jawab. Kalau ada peserta ataupun mungkin guru-guru juga yang join workshop kita ni, ada sebarang persoalan yang mungkin boleh kami jawab terus. Kalau nak tanya di Telegram group pun boleh. Tapi kalau tanya sekarang ni boleh dapat direct answer lah kan. Kita boleh jawab sama-sama, semua orang dapat manfaat. Ada sebarang soalan daripada peserta? Ada yang nak share lagi ke? Silakan ya, share. Keep on sharing dalam Telegram. Okay, dalam Telegram ada orang tanya tolong syarat untuk buat storybook. Untuk semua peserta, kita ada share macam-macam benda dekat website, termasuk syarat dan everything lah kat situ. So boleh masuk dekat website, just browse dekat website tu and you can find everything there.
Okay, dia punya due bila ya. So ni mungkin masuk lambat sikit ni. Muhammad tanya dekat Telegram. Kita tadi saya ada bacakan dekat poster kita, due adalah pada 30 hari bulan 4 sebelum pukul 12 ya. So jangan tunggu, jangan apa orang kata, jangan procrastinate, do not procrastinate, jangan berlengah-lengah. Mulakan sekarang. Kalau siap Betul. awal you all boleh review kan, boleh tengok balik mana-mana nak betulkan balik tu, masih banyak masa lagi lah. Alright. Yes, jangan 29 hari bulan baru berebut nak hantar kan. Dah siap awal. Kalau siap go, awal hantar awal. awal. Betul. Sebab apa ni, competition lepas, bila dah nak time nak hantar tu baru nak submit. Lepas tu tiba-tiba internet down lah, slow lah, semua tak boleh nak upload. Jadi nanti menimbulkan masalah dan akan orang kata nanti mengganggu you all punya penyertaan lah. Sila akhir bulan takut disqualified ke, tak diterima ke kan. So tak nak macam tu. So siap awal, hantar awal. Ada lagi bagus sehari sebelum ke kan, to be safe kan. So kalau kata sehari sebelum tu nak upload tak boleh juga, you try again nanti. Tomorrow ada masa lagi. So tak adalah kelang kabut kan. Right. Ada apa-apa nak tambah lagi Ustaz? Saya rasa setakat ni tak ada. Tak ada nampak soalan saya pun. Saya nampak kat sini beberapa peserta. Kalau saya nampak sini Ashraf, dia ada dalam satu iPad ada 3 orang ni. Ashraf dengan siapa ni Ashraf? 1, 2, 3. Yang mana satu is Ashraf? Kat tangan. Oh, baju grey tu. Hai Ashraf. Very good. Ashraf dari mana? Boleh unmute kalau nak bercakap. Silakan. Dekat sekolah. Sekolah mana? Sekolah Sultan Alam Shah. Oh, Sekolah Sultan Alam Shah. Kisas Kisas. Kisas saja. Oh, ini pun Kisas antara lain. Kisas lain. Oh, kisas lain. You all? Putrajaya. Putrajaya. Oh, okey. Minta maaf. Saya ingat sama. Sorry. Kemudian saya nampak siapa lagi sini? Takia. Oh, Takia ni tadi yang mana Takia hilang dah. Takia dari sekolah mana Takia? Mana satu Takia? Pun 3 orang kat ni. Okey, tengah ni Takia. Kami dari sekolah Imtiaz Setiu. Imtiaz? Setiu. Yes, Setiu. Alright. So sebab saya nampak sini, Danish, anak lelaki Nanta Kumar. Hi Danish. Danish dengan kakak ke? Is it your sister and your mother? Ada ke yang ni saya tak nampak pula. Ya, boleh start on camera kejap lagi, kita akan sesi bergambar ramai-ramai. Ni betul. Alang-alang dah on sesi nak bersoal jawab ke, nak bersembang sekejap. Kita ada few minutes ni sebelum saya go to slides moderator balik. Ke boleh saya go to slides moderator Ustaz? Saya boleh, share balik Kak Asma. Alright, saya share moderator slide sekejap. So everybody jangan keluar lagi ya, kita tunggu. Kejap ya, lepas ni kita akan buat sesi foto session pula. Sesi. Alright, tadi lupa nak tunjuk So untuk peserta-peserta yang ingin mengikuti perkembangan ataupun Ustaz Syukri ni, Ustaz Syukri rajin share macam-macam Ustaz Syukri bukannya buat macam animation clips ni sahaja. Dia kadang-kadang ada share guna AR, share guna stop motion, macam-macam Ustaz Syukri rajin share macam-macam konten dia. Jadi if you guys would like to follow Ustaz Syukri, boleh follow ni boleh scan QR code ni, Facebook, Twitter ataupun YouTube ya. Rugi tahu tak follow. Ustaz Syukri ni macam-macam kreatif. Macam-macam benda dia buat benda baru. Mesti orang muskil Kak Asma. Kenapa tak ada Instagram? Kenapa tak ada Instagram Ustaz? Boleh share? Next slide. Okay, tak ada. Next slide lagi ke? I got 2 slides tu je. Okay. So, right, okay. Ada ke Instagram ni Ustaz? Nanti kita ni ya. Nanti share. Okay, so attendance form pada yang nak scan boleh scan sekarang, tapi kalau tak you just go to our website and macam biasalah ya, boleh isi attendance dari situ. Okay, so for the next workshop which is next week, workshop yang ke-11 ataupun minggu yang terakhir lah untuk workshop kita. Kita ada visualizing digital storybook with short films using iMovie oleh Cikgu El Gamilo Habibun Tan ya. Okay, so Cikgu El ni pun rajin juga share macam-macam ni. Cikgu El ni famous ni di kalangan para pendidik ni sekarang. So Cikgu El untuk sesi dengan Cikgu El, sila pastikan iMovie anda ada iMovie lah di device anda, di iPad anda.
Okay, dan saya nasihatkan juga ya, seperti hari ni kalau yang nak go through, nak buat hands on, you go in Webex, masuk ke dalam Webex menggunakan device lain macam phone ke ataupun laptop ke, and you use your iPad solely untuk hands on. Kalau tak nanti you nak kena switch balik pergi Webex nak tengok apa yang presenter tunjuk, lepas tu nak guna lagi kan, that will be ni lah nanti susah asyik terkeluar ke nanti. So just use 2 device, iPad untuk hands on, satu lagi tu untuk masuk Webex. Right. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya rasa mungkin semua boleh on camera, kita buat photo session. Saya setuju dengan Kak Asmat tadi. Saya suka juga saya ingatkan pada semua peserta, tolong kalau boleh dapatkan 2 device untuk kita join the session, next session sebab nanti you all boleh satu tengok the explanation and another device guna untuk hands on. Okay. Actually saya dah snap dah sebenarnya. Kalau saya suruh ready kan semua nak senyum, nak freeze kan. So snap, capture terus. Okay. Saya baru nampak Roshan. Hi Roshan. Roshan ni yang hantar tadi kan. Right. Next page. On camera ya. On camera. Ustaz snap apa ni ke? Ustaz tolong ambil gambar ke macam mana ni? Saya dah ambil dah. Ambil dah? Okay, saya ambil jugalah just in case. Okay, ambil jugalah. Ada budak-budak kecil dah mula masuk bilik ni, saya dah terdistracted dah ni. Okay. Dah hujung. Alright, so everybody smile, senyum je lah ya, because you don't know what page are you in, which page. So I'm on second page now. Ada Anik, ada Izzah tak nampak orang. Nur Damia, Safia Hani, Zaliha Zahari, ya. Takia, Roshan, Nadia. Right, saudara Syahrin, Nur Farisha, okay. Saya nampak Fahim dengan ibu saya rasa ni. Ni ada Fatihah, Hana, Adlia, Anis Najiha. 3, 2, 1. Page ni 3 je video ni. 3, 2, 1. Okay, last page. 3, 2, 1. Alright. Dapat? Kokushibu ni dari mana ni? Nama unik ni. Right. Saya punya ni. Last dari saya. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua kerana join di session. Okay, selamat menyiapkan awak punya creative writing awak, penulisan awak. Okay, dan selamat berpuasa kepada semua Muslim. Okay, selamat menyambut Ramadan this coming Tuesday. Jumpa lagi esok. Minggu depan. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk yang beragama Islam, kita sama-sama baca surah Wal-Nas dan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih semua. See you in Telegram. See you in Telegram group. Keep on posting sama ada your outcomes ke, your output ke ataupun your questions ke ya. InsyaAllah nanti siapa yang berkelebihan kita akan cuba jawab lah. Right, all the best. See you next week also. Jangan lupa workshop minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Have a nice weekend. Bye. Thank you. Siri pula yang jawab. Perasan Siri ni. You're welcome. Ikon ini tak ada ikon babat ya Ustaz? Emoji dia. Right, so thank you all. Rasa kita boleh exit, leave the meeting. Okay, thank you Puan Asma dan tim Apple. Thank you. Terima kasih. Thank you tim UPSI. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.